أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita bersama-sama dalam satu kuliah ilmu. Ada dua slot video yang akan saya sampaikan insya-Allah berkenaan kuliah takmir yang saya rakamkan untuk masjid-masjid dan surau-surau yang saya mengajar. Dan kita terus sambung kan, sambung pada kitab yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu kitab tentang akhlak kan, menyingkap hati menghampiri ilahi, buka syafah qulub, dalam bab cinta, iaitu mahabbah kan. Jadi kita ulang balik bab mahabbah ni sebab apa? Kita dah lama tinggal dan insya-Allah kita bincangkan sama-sama. Kita bincangkan semula, ulang balik kan, kenaan mahabbah, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muka surat 33. Tuan-tuan boleh buka kitab surat 33. Cinta ataupun mahabbah. Dikisahkan ada seorang melihat makhluk yang sangat hodoh di padang Sahara. Lalu ia bertanya, siapakah kamu? Aku adalah amalan burukmu, jawab makhluk hodoh itu. Apakah dapat menyelamatkan diri darimu? Selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, selawat itu berada di atas cahaya, di atas sirat. Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Tengok tuan-tuan, ini adalah salah satu daripada kelebihan bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi kata selawat adalah cahaya. Kan? Barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumaat sebanyak 80 kali, kan, Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Tuan-tuan boleh rebut, kita rebut sama-sama tuan-tuan. Banyakkan selawat dan Nabi SAW. Kan? Ramai orang selawat kan. Sekarang ni punya zaman ikut-ikutan selawat kan. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak selawat ni macam-macam cara kita nak selawat kan. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW, cara nak selawat macam-macam. Nak apa? Nak menyanyi ke, nak selawat biasa ke, nak buat macam zikir boleh, nak apa ni selawat berlagu-lagu boleh, tak ada masalah. Yang penting selawat kan. Ada orang setiap kali perkataan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, macam tu boleh, tak ada masalah. Jadi kita galakkan diri kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda apa? Tanda kita cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Rugi tuan-tuan kita tak amalkan kan. 80 kali. Salah satu kelebihan dia 80 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumaat, diampunkan kan dosanya selama 80 tahun insya-Allah kan. Yang penting kita ikhlas. Seterusnya, ada seorang yang tidak pernah berselawat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak menoleh kepadanya. Oleh kerana itu ia bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Tidak, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, mengapakah engkau tidak memandangku? Kata dia. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kerana aku tidak mengenalimu. Dan pemuda itu berkata, mengapakah engkau tidak mengenaliku, padahal aku termasuk di kalangan umatmu? Para ulama mengatakan bahawa engkau lebih mengenal umatmu berbanding kenalnya seorang ibu kepada anaknya. Pemuda itu tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau tak kenal aku ya Rasulullah? Padahal aku ni salah seorang daripada umatmu. Kata ulama mengatakan Nabi SAW kenal kita ni, ketat kenal umat dia, lebih kenal daripada ibu kepada anaknya. Makna Nabi kenal kita ya tuan-tuan. Jadi dia bertanya lah sebab dia pelik kan. Lepas itu Nabi Muhammad SAW kata, Nabi kata, mereka benar, tetapi engkau tidak mengingatkanku
dengan selawat. Sebab aku mengenali umatku menurut kadar selawat mereka kepadaku. Nabi kata macam tu. Makna tuan-tuan, kan, bila kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW ni, menandakan kita sayang pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dalam masa yang sama itu yang membuatkan Nabi kenal pada kita ni tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, masuk akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, tak ada apa yang boleh kita harapkan tuan-tuan, melainkan apa? Melainkan bantuan dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak harapkan apa tuan-tuan? Melainkan itu saja. Dan Nabi dah kata dah, Nabi kenal kita melalui banyaknya selawat kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena fikir tuan-tuan, daripada mula tuan-tuan bangun subuh tadi sampailah ke hari ni, kan, ke lepas maghrib ni, kan, sampailah ke hari ni, berapa kadar kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tolak apa? Kita tolak jumlah yang kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Tolak tu berapa tinggal? Ada orang tolak tu adalah 10 kali, ustaz. Makna 10 kali je. Makna 10 yang berkah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal pada kita. Ada orang dah tolak tu ustaz, langsung tak ada, ustaz, macam mana? Jadi kita kena muhasabah diri tuan-tuan. Tambahkan kita punya selawat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal kita melalui banyaknya kita selawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey, seterusnya. Kemudian orang itu tersedar mewajibkan dirinya untuk selalu berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari sebanyak 100 kali. Ia terus melakukan hal itu. Setelah selang beberapa waktu, ia bermimpi lagi bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, "Kini aku mengenalimu dan aku memberikan syafaatku kepadamu kerana engkau telah menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nampak? Kan, itu sebab yang saya kata tadi, bila kita dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, banyakkan selawat, supaya apa? Supaya kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah syafaat yang kita nak rebut tuan-tuan. Tak ada apa tali lagi dah, tak ada apa bantuan lagi dah, tak ada apa talian hayat lagi dah yang boleh kita harapkan di akhirat nanti, melainkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi itu tuan-tuan yang kita kena betul-betul harapkan ataupun kita tambahkan, kan, selawat kita pada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja untuk hari ini. Kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang, dan insya-Allah ada slot yang kedua, video yang kedua, kita sambung lagi insya-Allah. Dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.